apa khabar semua? Saya Lee Kuet Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari Kolej Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Malaysia. Video PTPC ini adalah berkaitan dengan bab 3, penentuan keseimbangan pendapatan negara, di mana subtopik dia adalah berkenaan dengan 3.4, iaitu pendekatan ADAS bahagian yang pertama. Untuk maklumat anda, bahagian yang pertama ini adalah berkaitan dengan AD, iaitu permintaan agregat, dan AS, penawaran agregat. Bab 3, penentuan keseimbangan pendapatan negara mempunyai 4 subtopik yang utama. Dan subtopik yang kita tengah fokuskan adalah 3.4, pendekatan ADAS. Berkaitan dengan pendekatan ADAS ini, nanti kita akan fokus berkenaan dengan AD, iaitu permintaan agregat. Dan selain daripada itu, kita juga ada penawaran agregat AS. Untuk permintaan agregat, kita akan bincang melalui definisi, raja dan juga faktor. Begitu juga dengan penawaran agregat, kita akan bincang melalui definisi, raja dan juga faktor dia. Apabila permintaan agregat sama dengan penawaran agregat, dia akan capai keseimbangan pendapatan negara. Jadi sekarang marilah kita fokus apa itu sebenarnya permintaan agregat AD. Definisi dia. AD, permintaan agregat, dia adalah jumlah keluaran negara benar yang diminta oleh unit-unit ekonomi pada pelbagai tingkat harga umum. Okey, pelajar kena fokuskan dekat sini, dia adalah berkaitan dengan keluaran negara benar. Ingatlah yang kita kaji itu adalah benar dan dia adalah diminta oleh unit-unit ekonomi, iaitu pelaku-pelaku ekonomi lah. Misalnya, kalau ekonomi dua sektor itu, kita ada isi rumah dan juga frima. Kalau 3 sektor, isi rumah, frima dan juga kerajaan. Dan kalau katakan 4 sektor, dia adalah isi rumah, frima, kerajaan dan juga sektor luar. Okey, itu adalah pelaku-pelaku ataupun unit-unit ekonomi. Dan yang kita kajikan adalah pelbagai tingkat harga umum. Jadi yang penting dekat sini, kita sebenarnya dengan kaji hubungan antara keluaran negara benar dengan tingkat harga umum. Okey? Kelo AD. Dia sebenarnya merujukkan hubungan songsang ataupun negatif antara harga umum dengan pendapatan ataupun keluaran negara benar. Kan tadi Mi sudah beritahu, kita sebenarnya tengah kaji harga umum dengan pendapatan ataupun keluaran negara benar kan? Tengok semula definisi dia. Inilah dia. Okey, keluaran negara benar dengan harga umum. Tetapi ingat, kalau kita tengah kaji pasal AD ini, hubungan yang wujud adalah secara songsang ataupun negatif. Okey? Dari segi raja. Okey, kita cuba tengok. Kan kita kaji pasal harga umum dan juga pendapatan ataupun keluaran negara benar kan? Itulah sebab pada paksi Y kita labelkan harga umum dan paksi X ini kita labelkan pendapatan benar. Pastikan anda tulis perkataan benar ini ya, sebab kalau tak tulis kita akan anggap itu sebenarnya adalah nominal. Okey, jadi ingat ini pentingnya, pastikan tulis benar. Okey, kan tadi Miss telah beritahu bahawa hubungan songsang antara harga umum dengan pendapatan benar bagi AD kan? Maka kelo AD ini adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Itulah sebenarnya merujukkan bentuk kelo AD. Kalau hubungan songsang itu bermaksud kalau harga umum turun, pendapatan benar akan meningkat. Okey, yang itu kita sebenarnya boleh tengoklah melalui kelo yang telah disediakan ini. Okey, kita tengok catatan dia. Pastikan paksi dilabel dengan menggunakan Y benar, KNK benar ataupun KDNK benar pun boleh.
Okey, yang penting mesti ada perkataan yang benar itu. Seterusnya kita sambung berkaitan dengan faktor yang menyebabkan peralihan kilo AD. Untuk maklumat pelajar, kita ada perubahan komponen AE dan juga perubahan bekalan wang. Okey, pelajar pun sudah tahu bahawa komponen AE ini iaitu perbelanjaan agregat, dia adalah terdiri daripada perubahan C iaitu perbelanjaan penggunaan consumption. Kita juga ada perubahan I, pelaburan iaitu investment, diikuti dengan perubahan G, perbelanjaan kerajaan, government. Dan lagi satu adalah berkaitan dengan perubahan ekspor bersih di mana kita guna ekspor tolak import. Okey, dan selain daripada itu nanti kita akan fokus berkaitan dengan perubahan bekalan wang juga. Okey, untuk selanjutnya, Miss akan cuba terangkan dengan lebih lanjut bagaimana perubahan komponen AE dan juga perubahan bekalan wang ini akan memberi kesan terhadap AD dan seterusnya menyebabkan peralihan kilo AD yang berlaku. Okey, kita cuba tengok komponen AE yang pertama ini iaitu perubahan C. C itu merupakan perbelanjaan penggunaan, consumption. Okey, katakan C meningkat, dia seterusnya akan menyebabkan AE meningkat. Sebab kita tahu bahawa C merupakan salah satu komponen dalam AE. Maka apabila AE meningkat, AD turut meningkat. Dan apabila kita dapat kesan AD meningkat ini, ia seterusnya akan menyebabkan kilo AD beralih ke sebelah kanan. Okey, itu kalau kita fokus pasal perubahan C lah. Yang perubahan ini sebenarnya dia melibatkan sama ada meningkat ataupun menurun. Jadi dekat sini yang Miss bincangkan adalah C meningkat. Okey, dia juga boleh wujud pada keadaan yang sebaliknya. Begitu juga dengan perubahan I dan juga perubahan G serta perubahan ekspor bersih. Ingat, X itu adalah ekspor, M import. Jadi yang ini anda boleh tulis perubahan XN, ekspor bersih. Okey, berkaitan dengan perubahan bekalan wang pula, katakan bekalan wang, money supply, MS naik. Apabila money supply iaitu bekalan wang meningkat, dia sebenarnya akan memberi kesan terhadap kadar bunga. Dan dia adalah berhubungan secara songsang lah. MS naik, R turun. Okey, kemudian apabila kadar bunga ini turun, dia sebenarnya boleh memberi kesan terhadap pelaburan. Ataupun perbelanjaan penggunaan pun boleh juga. Okey, katakan sekarang kita tengok dari segi pelaburan, dia akan menyebabkan pelaburan meningkat. Kemudian AE juga akan meningkat. Sebab kita tahu bahawa pelaburan merupakan salah satu komponen dalam AE. Seterusnya, AE naik, AD turut naik. Dan kita akan dapati bahawa kilo AD akan beralih ke sebelah kanan. Untuk maklumat pelajar, kalau anda nak kaji dari aspek C pun sebenarnya sama sahaja. Kalau katakan kadar bunga turun, C akan naik. Kemudian AE akan naik, AD juga akan meningkat dan menyebabkan kilo AD beralih ke kanan. Sekiranya keadaan yang sebaliknya berlaku, di mana money supply dia, bekalan wang dia turun, nanti dia akan menyebabkan kilo AD itu akan beralih ke sebelah kiri. Okey, jadi itu adalah faktor lah yang menyebabkan peralihan kilo permintaan agregat. Seterusnya, faktor yang menyebabkan peralihan kilo. Okey, kan tadi kita sudah tengok pasal faktor-faktor dia kan, yang berkenaan dengan perubahan komponen AE dan juga perubahan bekalan wang. Dia sebenarnya akan menyebabkan kilo AD itu beralih. Jadi kalau katakan dia menyebabkan AD naik, dia sebenarnya akan menyebabkan kilo AD beralih ke kanan. Kalau beralih ke kanan itu bermaksud kilo AD akan beralih ke kanan dari AD0 ke AD1. Dan sebaliknya, jikalau pelajar dapati bahawa
faktor tersebut menyebabkan AD turun. Dia akan menyebabkan kilo AD beralih ke sebelah kiri, iaitu daripada AD kosong ke AD 2. Okey, kalau seterusnya kita nak huraikan, kita pun beritahulah. Jadi pada tingkat harga umum P0, pendapatan negara benar, katakan dia beralih ke kiri ya. Pendapatan negara benar akan menurun daripada Y0 ke Y2. Jadi untuk maklumat pelajar, anda sebenarnya hanya perlu tunjuk peralihan kelok yang berkaitan sahaja. Sama ada beralih ke kiri ke ataupun beralih ke sebelah kanan. Tunjuk mana satu yang berkaitan dan bukannya lakar semua sekaligus. Okey? Okey, kita cuba tengok catatan yang telah diberikan. Pastikan paksi dilabel dengan menggunakan pendapatan benar, KNK benar ataupun KDNK benar. Okey, sekali lagi ingatkan berkaitan dengan paksi X ini, maklumat yang dilabelkan mestilah label Y benar. Okey? Jadi selesailah perbincangan yang berkaitan dengan permintaan agregat AD. Sekarang kita akan sambung pula untuk penawaran agregat iaitu AS. Definisi dia. AS, penawaran agregat, dia adalah jumlah keluaran negara benar yang ditawarkan oleh para pengeluar pada pelbagai tingkat harga umum. Okey, kata kunci dekat sini masih sama. Kita ada keluaran negara benar dan kita juga ada pelbagai tingkat harga umum. Okey, dan sekarang bukan lagi diminta ya, sebab ini adalah penawaran. Jadi pastikan perkataan yang digunakan itu adalah ditawarkan. Siapa yang tawarkan? Ya, para pengeluar. Okey, kita sambung berkaitan dengan kelo AS. Dia sebenarnya merujukkan hubungan langsung ataupun positif antara harga umum dengan pendapatan ataupun keluaran negara benar. Cuba tengok semula definisi kita tadi tu. Kan ada sebut pasal keluaran negara benar kan? Kan ada tingkat harga umum. Maksudnya kita sebenarnya kaji benda yang sama. Ada harga umum dan juga ada pendapatan ataupun keluaran negara yang benar. Cuma kali ini, kalau berkaitan dengan penawaran agregat, dia adalah menunjuk hubungan yang langsung ataupun positif. Okey? Seterusnya kita tengok dari segi raja. Okey, ingat paksi Y ini kita akan labelkan harga umum dan paksi X ini pula kita akan labelkan Y benar. Sebab sebenarnya kilo AS ini dia adalah kaji hubungan antara harga umum dengan Y benar. Okey, kan tadi kita kata bahawa hubungan antara harga umum dengan pendapatan benar bagi penawaran agregat itu adalah secara positif ataupun secara langsung kan? Maka bentuk kelok dia adalah mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Saya ulang, bentuk kelok penawaran agregat ini adalah mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Okey? Tengok catatannya. Pastikan paksi dilabel dengan menggunakan Y benar ataupun KNK benar ataupun KDNK benar. Ingat, maklumat yang dilabelkan mestilah benar punya. Okey? Seterusnya kita sambung berkaitan dengan faktor yang menyebabkan peralihan kelok AS. Jadi kat sini terdapat sebanyak 5 faktor ya yang boleh mempengaruhi AS. Misalnya, harga input. Okey? Diikuti dengan faktor yang kedua, kos buruk. Dan bagi faktor yang ketiga, teknologi. Dan untuk faktor yang keempat pula, dasar kerajaan. Bagi faktor yang terakhir itu adalah berkaitan dengan kejutan penawaran. Nanti Miss akan cuba terangkan dengan lebih lanjut bagaimana faktor-faktor berkaitan akan memberi kesan terhadap penawaran agregat dan kemudian menyebabkan peralihan kelok penawaran agregat. Okey? Jadi sekarang Miss akan cuba terangkan dengan lebih terperinci. Sekarang kita cuba tengok faktor yang pertama yang berkaitan dengan harga input. Okey, apabila kita kata bahawa harga input ini naik, dia sebenarnya akan menyebabkan
kos pengeluaran. Kalau harga input naik, kos pengeluaran mestilah tinggi kan? Okey, apabila kos pengeluaran dia tinggi, dia seterusnya akan menyebabkan penawaran agregat akan turun. Jikalau penawaran agregat turun, kemudian dia akan menyebabkan kelo AS akan beralih ke sebelah kiri. Okey, begitu juga dengan keadaan yang sebaliknya apabila berlakunya penurunan dalam harga input, kos pengeluaran jatuh, AS akan meningkat dan kelo AS akan beralih ke kanan. Okey, sekarang kita cuba tengok dari segi kos buruh pula. Okey, apabila kos buruh ini naik, untuk maklumat pelajar, kos buruh ini sebenarnya juga boleh kaitkan dengan kos pengeluaran. Kita akan dapati bahawa kos pengeluaran turut meningkat. Okey, ingat kalau kos pengeluaran yang tinggi ini sebenarnya dia akan mengurangkan margin keuntungan. Maka penawaran agregat akan turun dan kelo AS akan beralih ke sebelah kiri. Okey, berkaitan dengan faktor yang ketiga berkenaan dengan teknologi. Jikalau berlakunya kemajuan teknologi, sebenarnya dia akan menyebabkan produktiviti ataupun kita kata daya pengeluaran akan meningkat. Keadaan ini sebenarnya dia boleh meningkatkan margin keuntungan. Maka penawaran agregat akan meningkat dan seterusnya kelo penawaran agregat akan beralih ke sebelah kanan. Okey, kita sambung untuk faktor yang keempat, dasar kerajaan. Okey, dasar kerajaan ini sebenarnya pelajar boleh kaji melalui dua aspek, sama ada anda nak kaji melalui cukai ke ataupun anda nak kaji melalui subsidi pun boleh. Tetapi ingat, cukai dan subsidi ini sebenarnya adalah difokuskan kepada pengeluar sahaja. Dengan erti kata lain, cukai ini dikenakan terhadap pengeluar dan subsidi ini diberikan kepada pengeluar. Katakan sekarang, kerajaan melaksanakan dasar yang memberi subsidi kepada pengeluar. Okey, subsidi yang diberikan itu sebenarnya kita boleh kait dari segi kos pengeluaran. Dia akan menyebabkan kos pengeluaran firma akan turun. Dan kemudian margin keuntungan meningkat. Okey, dan kita boleh kaitkan bahawa penawaran agregat akan meningkat. Apabila penawaran agregat meningkat, kelo penawaran agregat akan beralih ke sebelah kanan. Okey, kita sambung dengan faktor yang terakhir iaitu kejutan penawaran. Untuk maklumat pelajar, berkaitan dengan kejutan penawaran ini bermaksud dia akan menjejaskan penawaran agregat secara mengejut punya. Okey, contoh yang Miss bagi dekat sini, mungkin kita boleh tengok dari segi bencana alam yang berlaku ataupun macam situasi sekarang yang berkaitan dengan pandemik COVID-19. Kita juga boleh kaitkan itu sebenarnya merupakan kejutan penawaran. Apabila berlakunya pandemik COVID-19 ataupun kita kata bencana alam yang berlaku, dia sebenarnya akan menyebabkan penawaran agregat turun. Dan keadaan ini sebenarnya akan menyebabkan kelo penawaran agregat akan beralih ke sebelah kiri. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan peralihan kelo penawaran agregat. Okey, berkaitan dengan faktor yang menyebabkan peralihan kelo, kan tadi kita sudah tahu bahawa terdapat sebanyak 5 faktor yang boleh menyebabkan peralihan kelo AS kan? Okey, jadi sekarang kita cuba tengok raja dia. Sekiranya kita dapati bahawa harga input, dia menyebabkan AS naik kan? Okey, katakan AS naik. Maka kelo AS akan beralih ke kanan, iaitu dari AS kosong ke AS 1. Pada tingkal harga umum P0, pendapatan benar telah meningkat dari Y0 ke Y1. Sebaliknya, jikalau kita dapati bahawa faktor tertentu yang menyebabkan penawaran agregat turun,
maka ia akan menyebabkan kelok penawaran agregat beralih ke sebelah kiri. Dari AS0 ke AS2, maka pada tingkal harga umum P0, pendapatan benar akan berkurang dari Y0 ke Y2. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan peralihan kelok AS melalui Raja. Dan sekali lagi, tengok catatan dia. Pastikan paksi di label dengan menggunakan Y benar, KNK benar ataupun KDNK benar. Okey? Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan permintaan agregat AD serta penawaran agregat AS melalui definisi Raja serta faktor dia. Okey? Setakat ini, adakah anda boleh memahami apa yang Miss telah terangkan? Jikalau anda suka penerangan Miss, jangan lupa sila beri sokongan kepada Miss dengan subscribe channel saya. Like serta sharekan video berkaitan kepada rakan-rakan anda agar dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Ingat, perkongsian ilmu itu adalah pentingnya. Okey, terima kasih atas sokongan anda. Untuk sesi yang seterusnya, kita akan masuk sesi soal jawab. Pastikan anda telah kuasai betul-betul berkaitan dengan permintaan agregat dan penawaran agregat. Okey? Jom, marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Sesi soal jawab. Marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Soalan dia. Permintaan agregat adalah jumlah keluaran negara benar yang diminta oleh siapa pada pelbagai tingkat apa. Okey, cuba fikirkan jawapan anda. Okey, marilah kita semak jawapan dia ya. Dia adalah keluaran negara benar yang diminta oleh unit ekonomi. Ataupun kalau pelajar nak nyatakan pelaku ekonomi turut boleh diterima ya. Pada pelbagai tingkat apa? Ya, pelbagai tingkat harga umum. Okey, ingat kita sebenarnya adalah kaji pasal keluaran negara benar dengan harga umumnya. Okey, kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Bentuk kelok AS adalah mencerun. Ke mana tu? Okey, dia adalah mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Okey, sambung dengan soalan yang seterusnya. Jikalau berlakunya pertambahan dalam AS, okey ingatlah AS naik, maka kelok AS akan beralih ke mana? Cuba fikirkan sama ada beralih ke sebelah kiri ataupun beralih ke sebelah kanan. Okey, apabila AS meningkat itu, dia sebenarnya akan menyebabkan kelok AS beralih ke sebelah kanan. Okey? Kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Sekiranya perbelanjaan penggunaan menurun, maka kelok apa akan beralih ke mana? Okey, yang ini pelajar kena fikirkan. Perbelanjaan penggunaan ini adalah berkaitan dengan A3AS. Okey, dan kemudian cuba fikir dia menyebabkan sama ada AD ataupun AS turun ke naik. Barulah kita boleh kait dari segi peralihan kelok dia. Okey? Okey, jadi jawapan dia, maka kelok ya AD akan beralih. Ke mana tu? Okey, cuba fikirkan kalau C turun, dia menyebabkan AE turun. Selepas itu, AD turun. Dan kalau AD turun, kelok AD akan beralih ke sebelah kiri. Okey? Kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Jikalau berlakunya peningkatan dalam bekalan wang, okey ingatlah money supply ini meningkat, maka kelok apa yang akan beralih ke mana? Cuba fikirkan jawapan anda. Okey, kita akan dapati bahawa bekalan wang ini sebenarnya adalah berkaitan dengan AD. Maka kelok AD yang akan beralih. Cuba fikir kalau MS, money supply naik, dia menyebabkan kadar bunga turun. Pelaburan meningkat, AE meningkat.
Jadi AD pun akan meningkat dan kilo AD akan beralih ke sebelah kanan. Okey, kita sambung dengan soalan yang terakhir ya. Peningkatan dalam kos buruh akan menyebabkan kos pengeluaran turut naik. Okey, maka kelo apa akan beralih ke mana? Cuba fikirkan jawapan anda. Okey, pelajar kena tahu kos buruh ini adalah berkaitan dengan AS. Okey, jadi dia akan menyebabkan kilo AS beralih. Dan kalau kos buruh naik, kita tahu kos pengeluaran juga meningkat. Maka margin keuntungan akan turun. Jadi AS akan turun kan? Dengan demikian kita kata kilo AS akan beralih ke sebelah kiri. Okey, jadi berkaitan dengan subtopik kecil ini, pelajar kena bezakan antara AD dengan AS. Sama ada dari segi definisi ke, bentuk kelok ke ataupun faktor-faktor dia. Dan pelajar kena pastikan atau boleh tentukan lah sama ada kelok AD ke AS beralih ke sebelah mana. Okey, jadi setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Bye-bye. Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan permintaan agregat AD dan juga penawaran agregat AS. Untuk video PTPC yang seterusnya, Miss akan fokuskan tentang keseimbangan pendapatan negara melalui pendekatan AD-AS ini. Okey, ingat tekan locengnya supaya anda dapat pemberitahuan apabila terdapat video yang baharu. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye bye.